Assalamualaikum dan hai, kembali lagi dengan soalan trial bio nananakan kita. Okey, soalan 6A. Rajah 6.1 menunjukkan mekanisme tindakan antibodi bagi memusnahkan antigen. Tuliskan nama mekanisme tersebut pada ruang kosong yang disediakan. Okey, tengok kepada gambar rajah ini. Okey, gambar rajah yang pertama. Okey, kalau tengok beberapa kelompok antigen telah bergumpal antara satu sama lain. Digumpalkan oleh siapa? Digumpalkan oleh antibodi. Maka mekanisme ini kita sebut sebagai pengaglutinan. Gambar rajah yang kedua, untung sebab telah diberi jawapan. Okey, jawapan dia adalah peneutralan. Yang ketiga, gambar rajah ketiga, yang ni adalah satu kelompok sahaja, satu kelompok antigen yang telah kalau nampak macam telah digumpalkan. Tapi sebenarnya tidak, dia ada perbezaan antara gambar rajah yang ketiga dengan gambar rajah yang pertama. Okey, yang ini adalah mekanisme pemendakan. Okey, untuk pengaglutinan, sedikit ulang kaji untuk awak. Okay. Pengaglutinan berlaku apabila antibodi menggumpalkan antigen bersama. So, nampak dia banyak kelompok kan, tapi telah digumpalkan. Satu digumpal ni apa gumpalkan lah. Okey, kalau peneutralan, antibodi dan antigen. Okey, antibodi bergabung dengan antigen. Seterusnya, toksin daripada antigen dineutralkan. Untuk pemendakan, antibodi bergabung dengan antigen terlarut untuk membentuk mendakan tidak larut. Okey, ada mekanisme yang lain, iaitu yang keempat, mekanisme pengopsoninan. Okey, pengopsoninan ni adalah apabila antibodi bergabung dengan antigen supaya dapat lebih mudah dikenal pasti oleh sel fagosit. Sel fagosit nanti dia nampak dah, okey, antibodi dah ada pada antigen tu, maka dia tahu bahawa antigen tu benda yang tak elok, benda yang jahat. Jadi sel fagosit akan memusnahkan patogen tersebut. Okay, mekanisme yang kelima adalah penguraian. Kalau tengok kepada gambar rajah ini, awak tengok ni antigen yang besar ni. Apabila dah ada antibodi bergabung pada antigen tersebut, antigen akan diuraikan. Okay, nampak dia pecahan daripada yang besar ni jadi kecil-kecil. Okay, so itu adalah mekanisme penguraian. Soalan B. Rajah 6.2 menunjukkan perubahan jumlah antibodi individu X dan individu Y yang telah disuntik dengan vaksin dan antiserum masing-masing. Okay, ini individu X. Yang ini pula individu Y. Individu X telah disuntik dengan vaksin, individu Y disuntik dengan serum. Soalan 1. Apakah jenis keimunan yang diperoleh oleh individu X dan individu Y? Individu X ialah keimunan aktif buatan. Individu Y, keimunan pasif buatan. Okey, soalan 2. Mengapakah suntikan kedua diperlukan oleh individu X dan individu Y? Okey, individu X tadi dia mendapat suntikan vaksin, tapi perlu suntikan kedua ataupun kita panggil sebagai dos kedua. Mengapa? Yang mendapat suntikan serum pun sama. Kenapa perlukan dos kedua? Okey, jawapannya adalah, okey, untuk individu X, suntikan kedua ialah dos penggalak. Okey, booster. Okey. Kenapa perlu dos penggalak?
untuk meningkatkan penghasilan antibodi melepasi aras keimunan. Okey, saya akan rujuk kepada graf kat sini. Okey, aras keimunan di mana? Okey, ni kat sini aras keimunan ni. Apabila dapat je dos kedua, awak akan tengok bahawa kepekatan antibodi melonjak sampai melepasi aras keimunan. Okey. Individu Y untuk apa? Perlu suntikan kedua untuk meningkatkan antibodi melepasi aras keimunan secara serta-merta. Okay, serta-merta tu kita boleh lihat daripada graf ni juga. Ini daripada graf. Okey. Okey. Ni dos kedua Dos kedua kat sini. Okey, kalau nampak ni, tengok kat sini graf ni naik secara menegak. Sorry. Ayah pula. Menegak. So memang secara serta-merta, dia tak perlu ambil masa yang lama pun. Dan tu juga aras antibodi meningkat melepasi aras keimunan. Okey, C. Mengapakah pesakit AIDS tidak mempunyai antibodi untuk melawan penyakit? Sebab virus HIV memusnahkan sel limfosit T. Maka tiada antibodi dihasilkan untuk melawan penyakit. Sel limfosit T ni tanggungjawab dia adalah untuk menghasilkan antibodi. Jadi apabila dah musnah sel limfosit T, dah tak ada dah antibodi dihasilkan untuk melawan penyakit-penyakit yang lain yang ada ataupun yang bakal timbul dalam pesakit HIV berkenaan. Dalam pesakit AIDS berkenaan. Okey, soalan D. Huraikan dua perbezaan jenis imunisasi yang diterima oleh individu X dan individu Y berdasarkan rajah 6.2. Okay. Bagi individu X, antibodi dihasilkan sendiri oleh limfosit. Manakala bagi individu Y, antibodi dihasilkan oleh sumber luar. Maksudnya, apabila badan kita menghasilkan sendiri antibodi, kita kenali sebagai keimunan aktif. Tapi untuk individu X ni, dia mendapat rangsangan daripada luar, iaitu vaksin. Jadi kita kenali keimunan tu sebagai keimunan aktif buatan. Manakala untuk individu Y, apabila diberi suntikan serum, antibodi itu sendiri berada dalam serum berkenaan. Jadi kita panggil keimunan itu, keimunan yang diperolehi oleh individu Y adalah keimunan pasif buatan. Perbezaan kedua adalah keimunan yang diperolehi oleh individu X adalah kekal, manakala keimunan yang diperolehi oleh individu Y adalah sementara.